Lagi tajuk utama, setakat mana status sekolah mempengaruhi pencapaian murid-murid? Dan PBB sebelah suara setuju musnahkan senjata kimia Syria. Baiklah, seperti yang kami janjikan tadi, kami akan bawakan perbincangan berkenaan dengan pencapaian sekolah luar bandar dan di dalam bandar. Tetapi kita akan mulakan dengan infografik yang pertama. Kita akan buat perbandingan pencapaian sekolah bandar dan luar bandar. Pertama sekali kita lihat pencapaian IPSR 2012. Boleh kita dapatkan. Okey, yang pertama sekali Kuala Lumpur, kita tengok pencapaian mereka mendapat daripada keseluruhan calon yang mengambil peperiksaan IPSR, 10.35% mendapat 5A, Johor 9.07% dapat 5A, di Sarawak hanya 4.38%, Sabah 2.2%. Dan kenapa kami highlight Sabah dan Sarawak? Kerana kedua-dua negeri ini adalah antara negeri yang mempunyai banyak sekolah ataupun kemudahan sekolah di luar bandar berdasarkan keadaan geografi dan sebagainya. Dan seterusnya pencapaian SPM 2012, kami ambil juga perbandingan antara Selangor, Sarawak dan juga Sabah. Selangor ada 99 calon cemerlang tinggi, ini makna yang mendapat keseluruhan A tambah untuk semua subjek. Sarawak 35 calon cemerlang tinggi, tetapi Sabah hanya ada 2 calon cemerlang tinggi. Dan kalau kita lihat peruntukan kerajaan dalam penentukan pendidikan ini, pada 2013, bajet 2013, kerajaan memperuntukkan 38.7 bilion ringgit untuk pendidikan. Tetapi tumpuan diberikan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman kerana kerajaan memberikan tambahan 1 bilion ringgit untuk pembangunan ataupun pengubahsuaian, membaiki struktur sekolah di kawasan luar bandar dan pedalaman. Baiklah, tiga tetamu kami sudah bawakan, tadi kami janjikan 3 tetamu, tetapi kita akan mulakan dengan yang pertama sekali iaitu guru di SK Bukit Mawang, Hazmi Yuhairi Yusof. Assalamualaikum. Hazmi? Hazmi? Okey, mungkin ada masalah teknikal, tapi tak apa, kita akan pergi pada Dr. January dan juga Profesor Madya Muhammad Ali di bilik berita. Dr. January, kalau berdasarkan pengalaman doktor sendiri sebagai seorang nazir sekolah, pengetua sekolah dan sebagainya, kalau kita mahu berbincang tentang infrastruktur 20 tahun ataupun 10 tahun kebelakangan ini dan melihat kepada konteks ketika ini, apakah ini perkara yang sama kita nampak? Seperti mana kita paparkan dalam laporan kami, iaitu laporan di SK Muhibah, infrastrukturnya uzur. Adakah ini masih berlaku walaupun 10 tahun kebelakangan ini perkara yang sama, Doktor? Saya pernah jadi nazir sekolah, melawat hampir semua sekolah termasuk di pedalaman Sarawak. Kita perlu ingat di Sabah Sarawak terdapat sekitar 815 buah sekolah dikategorikan sebagai sekolah pedalaman. Dan berdasarkan kunjungan ke sekolah-sekolah di pelbagai tempat di Sarawak, saya dapati memang kalau banding dengan 20 tahun dulu memang ada perbezaan, ada peningkatan dari segi kemudahan. Tetapi walau bagaimanapun masih wujud lagi kemudahan-kemudahan yang bukan saja daif tapi begitu teruk sekali, baik dari segi bilik darjah, dari segi kuartus guru, rumah guru, asrama desa dan sebagainya. Dan ini memberi kesan yang negatif terhadap pembelajaran murid-murid dan juga motivasi pada guru-guru, dan pada akhirnya memberi kesan dan impak yang begitu mendalam terhadap prestasi akademik pelajar baik di peringkat UPSR dan sebagainya. Dan ini dapat kita lihat dari berdasarkan statistik yang dipaparkan di skrin TV sebentar tadi, memperlihatkan Sabah dan Sarawak jauh di belakang dari segi prestasi akademik berbanding dengan sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia. Dan bagi saya ini ada kaitan rapat dari segi infrastruktur dan kemudahan makmal, pusat sumber sekolah, guru-guru, asrama, malah bagi saya sendiri dari segi zat makanan ini sangat penting. Dan sebagai seorang yang pernah hidup miskin, berjalan kaki sekitar 5 km, dan pengalaman saya ialah apabila berjalan kaki tak cukup zat makanan, apabila sampai di dalam bilik darjah, pelajar itu mengantuk. Dan ini masih lagi berlaku. Dan saya fikir jurang yang begitu lebar antara sekolah di luar bandar dan bandar, khususnya di Sarawak dan Sabah, ini harus dirapatkan. Ini menjadi salah satu agenda utama kalau kita nak melangkah ke hadapan dan ingin melihat sekolah-sekolah dan prestasi pelajar di Sabah, Sarawak dan
seluruh Malaysia ini dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Okey, kita nak pergi pada guru, kita nak tanya pendapat guru yang berada di SK Bukit Bawang. Hazmi. Ya, saya. Hazmi, anda berasal dari mana, Hazmi? Saya berasal daripada Kelantan dan juga... Kalau ikutkan Hazmi ini adalah produk sekolah yang memang kalau kita boleh katakan mempunyai infrastruktur yang mencukupi untuk pelajar belajar dan sebagainya. Tetapi pertama kali apabila anda ditugaskan di luar bandar, di pedalaman, apakah menjadi perbandingan kepada anda tentang infrastruktur di kawasan bandar dan luar bandar? Apakah perspektif pertama anda ketika ditugaskan di sana? Yang pertama sekali bila saya dipostingkan di Sarawak, salah sebuah sekolah yang berada di bahagian Bintulu tapi dalam daerah Sebau dan masuk lagi pedalaman dalam pedalaman 2 dan dari segi perbandingan infrastruktur sekolah saya yang asal dengan sekolah tempat saya mengajar sekarang memang banyak perbezaan dari segi penyediaan infrastruktur. Dan seperti yang panel tadi cakap, memang semua itu adalah benda yang nyata. Contohnya dari segi penyediaan bangunan, dari segi penyediaan asrama, dari segi penyediaan perpustakaan dan sebagainya lah. Jadi memang perbezaannya sangat ketara dan sangat perlu dibaiki untuk memastikan langkah awal pendidikan kita menjadi lebih baiklah. Hazmi, tunggu di talian sebab saya nak tanya panel seorang lagi panel di bilik berita. Prof Ali, kalau kita tengok apa yang telah dikatakan Dr. January tadi tentang kekurangan infrastruktur dan sebagainya, adakah faktor-faktor luaran, bukan faktor pembelajaran, faktor luaran seperti keadaan geografi sekitar kawasan dan sebagainya jadi mempengaruhi kualiti pendidikan juga pengajaran di sekolah luar bandar itu? Terima kasih. Mau tidak mau, apabila kita melihat misalnya keadaan pelajar-pelajar yang pergi menuntut ke sekolah, kita lihat tadi, satu keadaan prasarana yang ada itu agak naif, dikatakan agak usang. Mungkin barangkali disebabkan jauh ketinggalan usia untuk majunya. Kalau dibandingkan kita, sekarang ini sudah 56 tahun merdeka dan 50 tahun dalam Malaysia. Jadi ada barangkali jurang pembangunan di antara Merdeka Malaysia ataupun Melaya waktu itu dengan juga Malaysia, itu dah ada jurangnya. Apatah lagi barangkali pembangunan yang berbeza atau dari segi peruntukan dan juga sumber-sumber yang ada yang lain. Kalau tadi kita lihat prasarana seperti bangunan, masalah komunikasi yang amat menyedihkan dan perlu sangat dipertingkatkan, apatah lagi sumber-sumber manusia. Barangkali kita boleh melihat misalnya tentang kualiti guru yang diantar, guru yang mengajar, mungkin guru-guru yang kurang bernilai tinggi, barangkali bermotivasi tinggi dihantar di sana. Ataupun kurang lebih ramai lagi guru-guru yang berprestasi tinggi dihantar di sana. Begitu juga pemimpin-pemimpin sekolah. Pemimpin sekolah saya rasa itu adalah sebagai penunjuk penggerak utama kepada guru dan juga pelajar-pelajar. Begitu juga saya lihat barangkali peranan komuniti setempat, termasuk saya kira PIBG di sekolah-sekolah berkenaan. Mereka ini boleh membantu. Saya kira kita mesti menggerakkan ke semua ini. Bukan sahaja dari segi alat, tetapi juga sumber-sumber manusiawi itu perlu digerakkan. Baik, Prof. Hazmi, kalau anda ikuti perbincangan ini, adakah benar kalau isu infrastruktur telah diatasi, anda ada hubungan langsung dengan pelajar dan sebagainya, jika ia diperbaiki, adakah ini akan mampu memperbaiki prestasi pelajar-pelajar anda sendiri yang anda ajar di sana? Baiklah, saya rasa itu adalah merupakan satu pendekatan yang sangat baiklah dalam langkah untuk mendekatkan jarak jurang perbezaan di antara luar bandar dan bandar. Saya rasa seperti sekolah saya yang ada sekarang lah, dari segi capaian internet ataupun komunikasi itu berada pada tahap yang sangat rendah, dan dari segi capaian telefon memang langsung tak ada. Dari segi capaian televisyen, itu sajalah salah satu medium untuk perhubungan di antara murid-murid pedalaman dengan dunia luar. Jadi saya rasa kalau dari segi infrastruktur dibaik pulih, diperbaiki, dibangunkan secara menyeluruh, saya rasa itu adalah satu langkah yang sangat baik untuk mendekatkan jurang pendidikan.
Dr. January, kalau kita ikutkan, saya nak memetik sedikit keputusan tentang 2008, Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Bembang di Pasir Mas. Inilah sekolah luar bandar yang dipilih sebagai antara sekolah yang mempunyai keputusan PMR terbaik. Doktor sendiri telah membuktikan bahawa faktor geografi, berjalan kaki, berkilometer untuk sekolah bukan faktor untuk doktor berjaya. Dan kita boleh, at the end of the day, kita tahu lokaliti sekolah ataupun faktor luar bandar ni sudah jadi satu subjektif. Maknanya ada variables yang boleh ubah perkara itu, doktor. Ya. Persekitaran di rumah saya juga penting, dan juga motivasi bagaimana guru bukan sebagai pengajar tapi juga sebagai motivator untuk menggerakkan keinginan, kegairahan pelajar itu untuk belajar. Kerana akhirnya bagaimana keinginan, keazaman setiap pelajar untuk maju, bergerak ke hadapan. Ini yang penting, kerana akhirnya bagi saya, walau bagaimanapun kemudahan yang diberi, begitu banyak buku, kalau pelajar itu sendiri tidak mahu membetulkan sikapnya, sikap ingin bersaing, ingin maju, ingin ke hadapan dan membantu diri sendiri dan keluarganya, ini tidak mungkin akan tercapai. Jadi motivasi bagaimana guru itu motivasi dirinya sendiri dan motivasi pelajar itu amat penting. Dan selain daripada itu, saya juga percaya bahawa zat makanan itu amat penting. Kerana setengah-setengah masyarakat kita di luar bandar ini harus kita akui masih lagi miskin. Dan ini memberi kesan langsung terhadap bagaimana dia dapat menyerap ilmu. Dan saya secara pribadi pada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah rendah itu begitu sukar untuk mengingat mata pelajaran itu. Hanya apabila saya masuk ke asrama dan dengan makanan yang betul, makanan mencukup, baru saya dapat meningkatkan prestasi saya dan sehingga kemudian dapat masuk ke universiti. Jadi kalau saya dapat memberi nasihat, saya fikir salah satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh Kementerian Pendidikan ialah harus diberi peruntukan yang lebih besar untuk memberi makanan, zat makanan lebih baik, susu dan sebagainya pada pelajar miskin di luar bandar. Kerana ini akan membantu mereka untuk menyerap ilmu dengan lebih baik lagi. Baik, doktor. Terima kasih, doktor. Dan Prof. Ali, kalau kita lihat dalam pembentangan infografik, kita katakan tadi dalam bajet 2013, 38.7 bilion untuk pendidikan, tetapi ada tambahan 1 bilion ringgit. Mungkin doktor boleh kongsi dia punya wishlist ataupun wishlist untuk sekolah-sekolah luar bandar menjelang bajet yang dah kurang beberapa hari lagi ini. Saya mengharapkan kita berterima kasih dan bersyukur. Kerajaan terus komited dan membantu dan ada perancangan untuk menaik tarafkan kawasan luar bandar dan bandar. Kalau kita lihat misalnya anjakan pertama PPPM misalnya, dia mengatakan memberi akses yang sama rata tentang kualiti pendidikan. Itu satu. Kedua, nak meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, khususnya tentunya di luar bandar. Dan juga anjakan yang ke-9, meminta kerjasama sumbangan PIBG atau komuniti dan juga masyarakat setempat dan juga swasta. Jadi saya lihat, di samping kerajaan, saya percaya pihak swasta perlu membantu. Saya mengharapkan misalnya pihak swasta mengambil anak angkat sekolah-sekolah di luar bandar ini, membina misalnya asrama-asrama desa seperti Dr. Jelani dikatakan tadi, kita mesti memastikan had makanan yang lebih baik. Perancangan yang lebih baik dapat diaturkan untuk membangun prasarana di sekolah di luar bandar. Kita sebenarnya dah kekurangan masa. Kita akan pastikan kita akan ada lagi perbincangan lain untuk bincang tentang sekolah luar bandar. Dengan itu, sekian Awani 745. Ikuti laporan berita tempatan dan terbangsa di laman web astroawani.com. Anda juga boleh memuat turun aplikasi Astro Awani di Google Play Store atau bagi peranti Android, manakala App Store untuk iOS. Hantarkan juga pandangan anda ke Twitter, Facebook dan Instagram Astro Awani seperti yang tertera. Assalamualaikum. Salam hormat.